sesungguhnya engkau telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan dari Mutarrif, dari ayahnya, beliau berkata, saya pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang bersembahyang. Baginda pun meludah di bawah tapak kaki kirinya. Satu lagi seperti itu juga, cuma dia tambah, thumma dalakahu bina'li. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggonyahnya, menggosoknya dengan kasutnya, dengan kasut ataupun seliparnya. Diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata pernah diriwayatkan dari Abi Sa'id dalam setengah nuskhanya Abu Sa'ad, Sa'ad, bukan Al-Khudri ini, Abu Sa'ad. Beliau berkata pernah kulihat Wathilah bin Al-Asqa di Masjid Dimashq meludah di atas buri, yakni tikar, kemudian menggosoknya, menyapunya dengan kakinya. Faqila lahu, orang pun berkata, kenapa engkau buat begitu? Dia kata, kerana saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat begitu. Bab majaa fil musyrik yadkhulul masjid. Ini bab tentang orang musyrik boleh masuk ke dalam masjid. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau berkata pernah ada seorang lelaki yang menaiki unta masuk. Dia pun mendudukkan untanya di dalam masjid, kemudian mengikat kaki untanya. Kemudian dia bertanya, siapa di antara kamu Muhammad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sedang bertelekan di hadapan mereka, yakni di hadapan para sahabat. Faqulna lahu, kami pun berkata, kata perawi, itu ataupun ini yang putih yang sedang bertelekan itu. Orang itu pun berkata, wahai anak Abdul Muttalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, telah saya sahut. Faqala lahu ar-rajul, orang itu berkata, wahai Muhammad, saya nak tanya engkau. Seterusnya perawi mengemukakan hadis seterusnya. Kemudian dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Banu Sa'ad bin Bakar telah menghantarkan, telah mengutuskan Zimam bin Tha'labah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun pergi kepada baginda, lalu mendudukkan untanya dekat pintu masjid, kemudian mengikatnya, kemudian masuk ke dalam masjid. Lalu perawi menyebutkan sama dengan makna hadis yang telah tersebut sebelum ini. Qala, perawi berkata, orang itu pun bertanya, ayyukum ibnu Abdul Muttalib, siapa di antara kamu anak Abdul Muttalib? Perawi mengemukakan hadis seterusnya. Selepas itu diriwayatkan dari Zuhri, beliau berkata, ini sama, diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata, orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda sedang duduk dalam masjid di antara sahabat-sahabatnya. Mereka pun berkata, wahai Abul Qasim, berhubung dengan peristiwa seorang lelaki dan seorang perempuan di antara mereka yang telah berzina. Bab tentang tempat-tempat yang tidak harus bersembahyang. Diriwayatkan dari Abi Dzar, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan untukku tanah sebagai bahan pencuci dan sebagai tempat bersembahyang, sebagai masjid. Seterusnya riwayat daripada Abi Salih Al-Ghifari bahwa Ali pernah lalu dekat Babil. Dia berjalan di situ, wa huwa yasir. Ketika dia sedang berjalan, muadzin datang memberitahu kepadanya tentang waktu, tentang sembahyang asar, berkenaan dengan sembahyang asar. Apabila dia telah keluar dari kawasan itu, barulah dia menyuruh muadzin
melaungkan azan ataupun mengiqamatkan, maka muazzin pun mengiqamatkan untuk sembahyang itu. Apabila selesai, dia berkata, yakni Ali berkata, sesungguhnya kekasihku alaihi salam telah melarang aku bersembahyang di perkuburan dan melarang aku bersembahyang di bumi Babil, kerana bumi itu ataupun tanah itu, kawasan itu dikutuk, dilaknat. Riwayat lebih kurang tadi juga, beza sikit je sanad dia tu, pada atas tu serupa. Di sini ada beza sikit daripada hak tadi. Dia kata falamma kharaja minha, yang di tempat falamma baraza. Tadi baraza maknanya keluarlah, bila dia telah keluar daripada kawasan itu. Sama je maknanya seperti tadi, lafaz saja berbeza. Seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Musa, sedangkan Musa yang itu guru kepada Imam Abu Dawud, Musa bin Ismail, dalam hadisnya berkata, pada apa yang dikatakan oleh Amr bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu, bumi ini semuanya masjid kecuali tempat mandi ataupun bilik mandi, wal maqbarah, dan perkuburan. Mula-mula tadi kita baru ni sudah baca dah, tak dah habis. Tak dah habis. Ini bab larangan meludah dalam masjid. Dia buzaq ataupun busaq. Kita panggil, bahasa kita panggil air ludah. Hak tubik, sudah tubik daripada mulut. Kalau hak duduk dalam mulut lagi, orang panggil lu'ab. Itu bahasa Arabnya lu'ab. Beza dia. Ni buzaq, maknanya hak sudah ludah dah lah, hak tubik daripada mulut dah. Larangan, ana terjemah larangan. Karahiyah tu makna larangan, bukan makruh. Setengah-setengah orang dia terjemah makruh, tidak begitu tepat kalau terjemah makruh. Sebab kitab-kitab mutaqaddimin ni, kitab-kitab ulama mutaqaddimin, kalau dia sebut karahiyah tu makna dia larangan. Larangan tu boleh jadi larangan makruh, boleh jadi larangan haram. Bahkan dalam kebanyakannya biasanya diguna karahiyah ni kalau di kalangan mutaqaddimin untuk makna haram, larangan haram. Sekurang-kurangnya makruh tahrimi. Itu hak biasa dengan makna larangan. Kalau kita tengok kitab-kitab dulu, kitab-kitab hadis, selalu dia guna perkataan karahiyah ni. Sedangkan jelas apa yang dikemukakan dalam hadis itu jelas haram, tak ada khilaf tentang haramnya. Macam mana kita nak terjemah makna makruh? Terutamanya dalam kitab Tirmizi, selalulah dia guna perkataan karahiyah ni dengan makna haram. Jelas tak ada khilaf tentang haramnya apa yang disebutkan dalam hadis. Tapi ada kalanya tidak dengan makna haram, tapi laranglah juga, ke mana-mana pun larang. Larang meludah dalam masjid. Dia kata, Anas bin Malik berkata bahawa Nabi SAW bersabda, meludah dalam masjid adalah satu kesalahan. Satu kesalahan. Wa kaffaratuhu an yuwariyahu. Kafarahnya ialah seseorang itu menimbuskannya. Itu kafarahnya. Kalau kita kata khati'ah ni dengan makna dosa, maka dosa tu kalau kecil sekalipun haram dilakukan. Dengan sebab itu karahiyah tadi dengan makna haram, dengan makna larangan, larangan itu dengan makna lebih berat kepada haram.